sampai week 7 saja, sampai lecture hari ni, okay? So waktu cuti semester you all dah boleh baca lah apa-apa yang patut untuk week 8 nanti. Sebab week 8 nanti, selepas balik cuti semester, you all akan ada test, okay? So test tu secara online dan buat di dalam kelas, okay? Waktu masa kelas lah, bukan blended learning, okay? Jadinya itulah, be ready lah, okay? So untuk hari ini saya akan cover chapter the Western Civilization. Okay, Western Civilization ni banyak. Sebelum ni kita belajar apa? Western Civilization. Betul. Apa dia? Tak dengar? Siapa ingat lagi? Week 4. Apa kita belajar Western Civilization sebelum ni? Masa week 1. Ingat lagi tak? Tak ingat ke tak faham? Alright, tak apa. Nanti baca balik lah kan. Alright, so untuk Western Civilization untuk hari ni saya akan cover untuk France sajalah. Okay. So next. So France in 16th and 7th century, di mana waktu itu adalah zaman sebelum ni adalah zaman English kan, Moorish Moorish Garden kan. So France ada berlainan, di mana France ni expression dia adalah lebih kepada macam dia ada influence Italy, tapi dia tak sebelum ni Italy dia banyak orang panggil arts kan, seni-seni, poetry, tapi Italy ni dia hanya dia design dia, dia punya architecture dia lebih kepada simple. So dia tak ada poetry, arts semua tak ada. So dia berbeza sikit dengan Italy, tapi dia punya konsep dan dia punya design tu lebih kurang sama. So kalau yang Moorish Garden dulu macam mana? Minggu lepas. Siapa yang ni? Tengok tak lecture minggu lepas? Moorish Garden? No. Semua orang ada ke tak ada ni? Ada. Kenapa dengar macam dekat mana je ni? Cuba buka kamera semua. Saya nak tahu you all dekat mana. Ke masih? Alhamdulillah ada. Mana lagi? Buka kamera semua. Nak takat gambar saya buka kamera ni kan. Siapa tak buka kamera saya tutup markah test nanti. Buka cepat semua. Jangan tutup balik. Buka sampai habis lecture. Lecture kita sekejap ke? Okay. Buka semua. Saya nak snap gambar ni. Siapa buka gambar ni? Baru saya ni. Bukti data kelas kan? Muka mengantuk lah ni. Apa lagi yang tak datang ni? Apa lagi tak buka kamera ni? Saya ambil kedatangan ni ikut buka kamera lah macam ni. Kan? Gambar siapa lagi yang tak ni? Tak ada lagi ni. Tahu. Lagi, siapa lagi cepat buka? Ada lagi tak buka ni? Okay. On the way. Cepat. Dekat gambar siapa yang ada gambar ni saya tak potong mereka. Cepat-cepat. Siapa lagi?
Apa lagi yang tak ada ni ha? Ramai tak buka kamera lagi ni. Kenapa share ke? Share device ke tu? Tu Madam, Muhammad Zaki tu. Munawar Zaki. Kita orang sebilik. Sebilik. Share, siapa share device lagi ni? Ha. Semua seorang. Okay. Lagi yang ramai tak ni? Tak buka ni, kenapa ni? Ha, dekat mana ni? Aziz Iqwan dengan Zulfikri share device dengan saya. Hazri, siapa saya tu? Amir Mirza. Ami Mirza. Lagi? Saya Amal dengan Imran. Device. Mana Muhammad Razin? Tak ada Razin. Takat gambar letak dekat WhatsApp. Adakah awak berada di depan skrin sekarang? Baik, Miss. Tak apa lagi ni. Banyak lagi tak buka ni. Kena ni. Tu Nurul Aina tu. Asal ramai sangat tu? Tiga orang kat belakang tu. Siapa nama? Ya Allah. Budak-budak ni kan. Nur Kamarina. Gambar langsir je. Sekejap, Kamarina tengah cari spek dia. Okay. Alright. Ambil ni, siapa yang tak buka kamera? Siap. Alright. Okay. Okay. 1. Saya kira sampai 3. Siapa yang tak buka ni? Tak ada 2. 3. Alright. So siapa yang tak buka ni? Siaplah Alright. Saya share dengan Mustaqim. Tengok gambar letak kat WhatsApp yang awak berada di depan laptop. Alright, so saya sambung So untuk Western ni, dekat France France adalah, semua orang tahu kan France kat Paris kan. So France ni dia lebih kepada Park and Garden dia is an expression of power and glories. Maksudnya dekat France ni dia punya lambat sikit. Alright, dekat France ni dia punya France ni dia dikatakan seperti negara yang banyak status tau. Dia ada banyak apa orang panggil royal. So dia ada dia punya status dia. So dia ada dia punya owner of the state. Selalu ni kita panggil estate tau. Estate tu macam ladang yang sangat besar dan dia ada seorang owner dan owner tu hanyalah selayaknya adalah orang yang royal lah, orang berketurunan diraja yang ada kita panggil dia punya dalam pemerintahan kerajaan tu dia ada dia punya menteri semualah kan. So orang yang hanya ada power and glory sahaja yang ada estate tu. Alright.
So kalau Italy, dia passionate of design of dia punya passionate dia lebih kepada walaupun dia rumah kecil tetapi dia masih ada lagi housing, dia masih ada lagi garden yang dia masih dalam kuantiti dalam scale yang kecil. Maknanya semua orang boleh ada lah untuk ada tanah dengan rumah. Kalau France ni dia lagi advance, dia punya status dia lagi tinggi untuk siapa yang ada tanah tu. Alright, so salah satunya adalah Versailles lah dekat France. So salah seorang landscape architect semasa zaman abad yang ke-16 dan 17 adalah André Lenotre. So André Lenotre ni adalah dia revolutionary French garden design. Dia yang menginducekan France design ni. So apa yang ada dalam France design ni, karakter dia ada lebih kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. So salah satu karakter dalam dia punya garden adalah kalau sebelum ini masa Moorish Garden dia punya rumah adalah dia extension daripada fasad rumah. Kalau yang macam France ni dia berasingan, maksudnya rumah seketul kemudian depan tu baru ada garden, maksudnya dia terasing dan kebanyakannya taman tu dia hanya untuk lebih kurang untuk aesthetic value, okay, bukan kegunaan selalu. Alright, then solid and opposed to 3D geometry based on auxiliary, maksudnya dia design dan konsep dia adalah kita panggil bila kita potong dia ada symmetrical. Ingat lagi kan symmetrical dengan asymmetrical? So maksudnya bila dia punya dia pembelahan tu adalah symmetrical, maknanya kiri kanan adalah sama dia punya design. Okay, shape as true carved out of the order woodlands and crispy defined by Chamonix. So maksudnya dia punya shape tu adalah ada sumber influence daripada wood, daripada hutan-hutan. Dia punya sebabnya yang France Garden ni dia adalah satu tanah, sebidang tanah yang besar. Kemudian sekelilingnya adalah ladang, boleh dikatakan ladang ataupun hutan. Okay? So kebanyakannya adalah ladang disebabkan keturunan diraja mereka ni memang sangat kaya. Jadi mereka punya tanah tu memang sangat luas. So ada juga yang buat ladang seperti ladang kita panggil ladang buah ataupun ladang gandum. So diorang rumah di tengah, kemudian ada landscape dan kemudian di sekelilingnya adalah tanaman buah ataupun gandum. Okay, the scale expanding as it receded to the house, maksudnya rumah tu kecil je, walaupun tak adalah kecil tapi dia macam bentuk kastil yang besar, tapi sekeliling dia tu memang sangat luas dan besar. Design dia tu, design landscape dia. Then sculpture and fountain is a work of art to provide rhythm and punctuation space. Maksudnya sculpture and fountains dia mesti berada di tengah-tengah untuk center, untuk focalization dan juga untuk provide the rhythm lah. Dia punya air tu dia mesti air pancut tu. Okay. So ni salah satu dia, the size of maksudnya bila kita masuk ke dalam, bila kita start pintu masuk dekat rumah France design ni, dia punya pintu masuk tu dah memang kita nampak dah direct to the house. So masa depan daripada pintu masuk tu akan ada dia punya jalan lah. So dia akan menghala terus focalization kepada rumah. Okay. Then dia punya the apparent revelation of the whole project is a blend on later element of surprise and contrast many intimate woodlands. Maksudnya dia punya macam saya cakap tadi,
turunan diraja mereka ni memang ada sibiran tanah yang besar dan salah satunya adalah kawasan hutan lah. Dan dia akan clearance hutan itu untuk buat housing mereka ni dan punya housing dan landscape. Alright. So dia akan kontras dengan surroundingnya. Okay, sama ada woodland ni adalah wood hutan ataupun ladang buah, panggil ladang buah lah. Okay, selalunya. Okay, then some of the design by André Lenotre ni adalah 4, Garden of Vaud, Le Vicomte, Versailles, Tuileries dengan Chantilly. So kita tengok dia punya design ni lebih kurang sama. So dia akan ada auxiliary, maksudnya bila kita belah dua ni dia akan symmetrical. Itu adalah konsep dan karakter France design. Kemudian dia ada housing di tengah-tengah. Okay. Kemudian dekat sini akan ada landscape lah. Landscape yang sangat besar untuk dan rumah di tengah-tengah. Alright. So dia punya layout ni pun ada kebanyakannya yang macam jenis undulating. Maksudnya tanah tu kebanyakannya tak rata, ada yang undulating. Okay, dia ada kawasan curam, ada yang ni supaya nak menampakkan dia punya level of hierarchy tu. Okay. So the first major work, in principle a single woodland, ini saya bagi tahu tadi, hutan dah dicerahkan supaya dia punya kontras, dia kontras dengan surrounding dan dia punya sculpture, majestic sense tu memang sangat outstanding lah. So maknanya dia punya architecture, dia punya landscape tu memang sangat menunjukkan bagaimana dia punya landscape design tu lagi majestic, lagi menunjukkan dia punya status royal tu. Okay. Then skillful proportion and subdivision by cross axis and disappear into the woods. Maksudnya bila dia punya ni adalah bayangkan ini adalah dia punya ni adalah dia punya kita panggil auxiliary tu, dia punya design tu, dan dia tak ada borders, dia terus masuk ke dalam wood. So dia tak ada dia tak ada pagar lah. So bila design ni terus bersambung dengan wood. Itulah sebenarnya, itulah macam kita panggil design tu dia macam terus free begitu. Tak ada fences, tak ada boundaries. So selayaknya design kita mestilah macam tu juga. Okay. So that dia ada connection dengan surrounding area. Okay. Then ni adalah then architecture is a secondary. Maksudnya kalau macam dekat Moorish, dia punya architecture lagi outstanding. Kalau yang untuk France ni, dia punya outstanding adalah landscape design dia. Okay. Architecture dia tu macam kalau dekat Rome kan Rome kita menggunakan kolom yang besar, semua orang panggil church tu kan. So itu dia punya outstanding of architecture. Tapi untuk France dia memang lebih utamakan dia punya garden. So maksudnya landscape tu lagi menunjukkan dia punya status yang lagi tinggi daripada rumah. Okay. Then ni antara salah satunya lah muka dekat bangunan apa panggil ni Vaud le Vicomte. So ni dia punya daripada building. So dia akan masuk, dia punya focalization dia punya axis ni memang kita panggil memang symmetrical dan dia terus fokus ke jalan keluar dan terus kalau ke sini dia kalau daripada sini dia akan terus nampak rumah lah. Alright. Ini salah satunya lah. Ni jalan besar dan masuk dan terus ke rumah. Dan ni adalah dia punya housing. Dia punya landscape. Dan rumah kecil-kecil ni kebanyakannya adalah lebih kepada rumah-rumah
apa nama ni, rumah-rumah yang pembantu rumah lah. Orang panggil apa? Dayang Dayang. So ni adalah dia punya rumah-rumah. Okay. So ni adalah dia punya kawasan luar. Ni adalah ni. Semua orang suka kan maze kan? Macam cerita apa tu? Misalnya Apa dia? Bukan. Bukan Mesrana. Ni cerita kartun tu. Apa nama? Kan? So memang dia punya design ni memang macam ni. Dia memang apa kata? Dia memang cutting fences. Atas bushes ni untuk jadikan dia punya maze. Okay. Alright. Yang kalau terms yang maze ni, kalau French punya dia dipanggil chemilis. Ada tak chemilis kat atas ni? Chemilis. Ada tak chemilis? Ni chemilis. Clip hedges. Okay, tu kalau bahasa yang betul ni lah, terms yang betul. Tapi kalau kita bahasa pasar ni kita panggil maze. Okay, yang bahasa dia adalah terms dia chemilis. Okay, alright. So ni dia punya structure kat bahagian depan. Right. Ni dia punya layout dia, maze, kiri kanan dia. Okay, dia punya daripada pandangan bawah memang sangat orang panggil apa ni, dia punya design ni sangat majestic kan, majestic sikit. Dia punya sangat gah lah, macam royal punya ni kan. Dia simple tapi sebenarnya kan dia punya maintenance ni sangat tinggi tau. Tinggi sebab kita nak kena apa nama, prune semua kan untuk nak remain the design kan. Memang sangat maintenance tinggi. Tapi padalah kan sebab diorang kan royal punya state kan. So no worries lah diorang. That's why diorang punya pekebun pun beratus orang. Okay, untuk satu rumah tu pekebun je beratus. Belum tempat makan lagi. Kan? Right, ni adalah pintu belah belakang. Ada water feature. Okay, dia punya design ni pun sebenarnya apa nama, dia design air ni pun dia macam dia nak macam mirror tau. Mirror of from the landscape and sky. Sama juga macam Islamic garden. Dia menggunakan air untuk mirror the sky. Dia ada juga sikit-sikit influence macam tu. Okay. So itulah salah satunya fungsi air dalam design tau. You all selalu duk design, lepas tu ada tasik semua kan. So salah satu yang you all kena inject adalah fungsi mirror. So ingat tak dulu masa kita sekolah, masa sekolah you all tak tahulah ada ke tak buat eksperimen pegang bulan tu dalam bagi tu. Ada tak? Saya terlalu tua sangat. Ada tak buat eksperimen tu? Tak ada Ya, ada. Ada kan? So you all Ada. you all kena letak bagi dan pegang bulan tu kan. So benda tu sebenarnya nampak macam alah ni biasa je. Tapi sebenarnya dalam design ia sangat membantu. Alright. So kita tak boleh nak touch the structure building tu, tapi kita boleh touch melalui sentuhan pada air saja. So kita bolehlah pegang kan. Sama jugalah macam you all pergi mana, dekat mana kat Selangor ke yang ada pantai cermin tu? Mana yang tak gambar tu? Kan? Tasik cermin ke tak? Apa dah? Tasik cermin ada. Tasik cermin kat mana? Dekat Selangor.
Itu tasiknya dekat tepi pantai tu. Dekat Yang Ipoh. orang Tasik Seri. ramai-ramai. Kan. So benda tu membantu lah sebenarnya. Even dalam design pun air sangat membantu untuk aesthetic value macam tu. Alright. Dan kemudian adalah second design adalah Versailles. The most splendid expression of absolute monarchy in history. So maksudnya Versailles ni adalah sangat ni memang dia punya status keturunan dia sangat lagi sangat tinggi lah. Alright, sebab dia Versailles ni dia many building attached to the capital form of small town. Sampai satu kawasan tu adalah small town tapi dia tak adalah perniagaan. Dia hanya ada housing dan dia ada rumah-rumah, dia punya rumah dayang lah, tukang kebun lah, apa semualah kan. Di dalam satu kawasan yang boleh kita katakan dia as a small town. So kalau small town tu kira macam besar lah dia punya area tu kan. So the whole complex is a magnificent monument. The garden facade is 575 meters long. Okay, then various annex dotted here and there. So maksudnya kita tengok balik dekat Versailles ni ni adalah dia punya yang macam tadi apa nama Vicomte tu satu saja kan dia punya building. Kalau yang untuk Versailles ni banyak lagi building dia. So kebanyakannya ni adalah rumah yang kasar dia dan ni adalah rumah-rumah dia punya tukang kebun, dia punya dayang, apa semualah. Okay, dan ni adalah dia punya ladang gandum whatsoever lah. So yang ni lagi besar dia punya site dia. Okay. Alright, the Kettle is a manor house of resident of lord of a manor or country house. So dia punya ni memang sangat lord lah, sangat lorded lah dia punya rumah dan dia punya kita tahu dia mempunyai sangat dia punya royal keturunan dia tu lagi sangat tinggi daripada yang biasa-biasa. Okay, so France ni dia banyak kelas. So kelas paling bawah adalah kelas hamba lah kan. Kita ada monarki kan, sistem monarki tu. Alright, ni antara existing yang sedia ada lah dia punya rumah. Okay, ni adalah yang dekat yang sedia ada kita boleh nampak sehingga sekarang. Ni dia ada dia punya maze tu, kita panggil Clatue tu kan. Charmilis dia punya maze ni. So memang dia berukir memang macam ni. Dia kebanyakannya ukiran dia ni lebih kepada macam ukiran diraja lah. Okay. Okay, ni adalah dia punya rumah building serang tepi-tepi tu. So ini adalah dia punya center. So ni existing dia yang sekarang ini dan menjadi tapak masih lagi very kasar tapi dibuka untuk semua orang. Okay, ni adalah air yang kat sini dia dah improve. Okay. Alright, dia punya design dia. Okay, dekat tengah ni dia ada tambahan sikit lah. Zaman moden ni dia tambah sikit, dia tambah piramid. Ni adalah Ferris wheel dan ni adalah piramid yang dia ditambah masa zaman moden. Okay, dia ada segitiga ni lah. Kalau orang ni saya ada kenapa dia buat segitiga ni, saya rasa you all tahu kan. Tak nak cakap tapi pandai-pandai dah cari sendiri. Okay. So dia ni adalah bangunan yang baru zaman moden ya. Yang ni existing, yang ni adalah yang dibuat sebab dia punya structure tu agak moden. Okay. Ini adalah dia punya bahagian belakang dan dia bagaimana dia menggunakan air sebagai cerminan kepada building tu. Alright, ini bahagian dalam piramid tu. Alright.
dia macam agak pelik bila mana bangunan ni adalah bangunan lama, suddenly ada bangunan structure moden. Agak pelik, tapi itulah kalau sesiapa tahu mungkin tahu kot apa function piramid ni sebenarnya. Okay. Alright. Then Garden of Chantilly. Ini adalah third design by André Lenotre ni. Okay. Lukisan pada zaman dahulu lah yang menggambarkan Chantilly ni. Okay. Ini adalah dia punya yang existing. Masih lagi dijaga baik dan dia adalah merupakan castle. Okay. Sama juga design dia. Okay, menggunakan air untuk cerminan kepada bangunan. Okay. Dia punya tubuh sculpture. Alright. Okey lagi ke? Hello? Okay. Ha? Alright. So, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tiada. Adakah yang tak puas hati kelas habis awal? Tak ada. Sebab Ya, mana ada, tahu ada. kan kelas habis awal. Tak puas hati kan kelas habis awal? Ada tau, ada. Saya pernah dapat kelas habis awal. Dia komen dekat dalam apa nama benda tu yang you all last sekali tu? Exit survey. Kelas habis awal. Lecturer habis awal. Tak, kalau boleh, kalau rasa nak sampai pukul 4 boleh je. Tenang. Dah okey dah ni. Okay. Okay. Start. Jaga diri. Jangan lupa untuk baca lah sikit-sikit sebab minggu lepas balik daripada cuti semester kita akan buat test online. Okay. So kita nanti apa-apa hal nanti WhatsApp je lah saya. So untuk minggu ke-8 tak ada kelas lah so kita akan buat test. Okay. Pada masa yang sama ni. Okay. Ke you all prefer malam? Petang Kami pukul prefer berapa? petang. Pukul 2 ni? Petang. Ya. 2. Hari Rabu. Sekejap. Saya Dua. tak boleh. Hari Rabu. Pukul 8 boleh. Apa? Tak dengar. Sebab hari Rabu pukul 2. Saya ada Rabu pukul 2. Kita buat malam boleh tak? At least siang tu boleh lah you all baca sikit kan? Okay tak? Boleh. Boleh eh? Boleh Medek. Rabu malam pukul 8 Rabu So test kita akan pada 8 hari bulan 7 8 bulan 6 8.30 malam. So noted siap-siap ready lah depan laptop ke apa ke. So saya akan buat secara online dan saya nak you all buka kamera semua. Okay, yang share device dah tak boleh lah sebab apa nama you all akan buat test. Cumanya kalau rasa test tu line tak okey, saya prefer you all pergi library. Okay? Ke ada siapa tak tahu library kat mana? Tak tahu. Tak tahu library kat mana? You all ni, library lah tempat paling best nak tidur. Tahu? Ada sofa, kan? Makanan, internet laju, nak tengok cerita Korea ke apa ke kan? Tapi hati-hati sebab librarian
memerhati. Kalau tengok movie ke apa ke kan dekat library. So library yang memerhati lah. Sebab dia ada CCTV kan. So kalau rasa internet tak okey pergi library lah. So kita jumpa minggu ke selepas cuti semester. Okay? Jaga diri. Bye. Jangan lupa pukul 4 nanti. Okey. Ha? Apa dia? Kompai tender. Pukul 4 attendance 4 attendance jangan lupa. Baik Miss. Okay. Alright. See you. Bye. 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 Sampai raya. Okay, dah. Bye.